Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita nak tengok soalan SPM 2017, soalan nombor 4. Jom kita baca soalan. Rajah 3.1 menunjukkan carta alir bagi dua sebatian klorin XCl4 dan YCl. Kedua-dua sebatian ini digunakan bagi menentukan kekondaksian elektrik. Okey. Bagi klorin, tindak balas dengan X menghasilkan XCl4. Satu lagi, klorin bertindak balas dengan Y menghasilkan YCl. Untuk set A, kita perhatikan mentol tidak menyala, maknanya elektrik tidak mengalir di dalam set A. Bagi set B, kita perhatikan mentol menyala. So, ini menunjukkan set B ada kekondaksian elektrik. Okey, cikgu nak tulis kat sini lah, elektrik mengalir. Okey, untuk set A, elektrik tidak mengalir. Okey, jom kita baca soalan dia. Soalan pertama. Nyatakan jenis zarah dalam gas klorin. Okey, nyatakan jenis zarah dalam gas klorin. Klorin, kita kena tahu klorin adalah bukan logam. Okey, kumpulan 17 So dia tanya jenis zarah. Kalau jenis zarah ada 3 jenis saja. Jenis zarah sama ada molekul, atom ataupun ion. Ini saja pilihan jawapan yang kita ada. Jadi memandangkan klorin adalah kumpulan 17 dan dia sejenis bukan logam, maka dia akan membentuk jenis zarah molekul. Molekul. Boleh? Soalan pertama. Ditanya jenis zarah. Okay, jenis zarah. Bukan keadaan zarah. Lain tu Soalan kedua. A2. Namakan jenis ikatan dalam gas klorin. Kita perhatikan klorin ada wujud sebagai Cl2. Boleh? Cl2. So, klorin kahwin dengan klorin. Nampak? So, ikatan yang wujud antara bukan logam dengan bukan logam. Bukan logam. Maksud cikgu, klorin pertama kahwin dengan klorin kedua, which is bukan logam juga, maka jenis ikatan dia adalah ikatan kovalent. Boleh Ikatan kovalent. Kalau bukan logam kahwin dengan logam, itu ikatan ionik. So dalam kes ni, klorin pertama bukan logam, kahwin dengan atom kedua, klorin kedua pun bukan logam, kita jenis ikatan yang wujud adalah ikatan kovalent. Boleh sebab soalan tanya jenis ikatan. Baiklah. Kita teruskan soalan B. Rajah 3.2 menunjukkan susunan elektron bagi atom X, Y dan klorin Cl. Baiklah. Atom X, kita tengok susunan elektron atom X, cikgu nak tulislah kat sini 2, 4. Okey, untuk Y 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 8, 1. Yang klorin, kita nampak 2, 8, 7. 2, 8, 7. Okey, so kita dah dapat susunan elektron. Sekarang cikgu nak kenal pasti based on electrovalence kat luar ni. Cikgu nak kelaskan jenis atom cikgu ni. Logam ke bukan logam. So kalau cikgu tengok bilangan electrovalence dia lebih daripada 3, okey, lebih daripada 3, atom itu adalah atom bukan logam. Boleh? Faham? Kalau electrovalence dia, iaitu elektron yang berada di petala paling luar, nampak ni petala paling luar, lebih daripada 3, maka dia adalah unsur ataupun atom bukan logam. So kita tengok
X ni X ini ada 2, 4. Electrovalence dia lebih daripada 3. Maksudnya dia adalah bukan logam. Yang kedua, 281. Tengok 1 kan. Bawah kurang daripada 4, maka dia adalah atom logam. Yang terakhir, klorin lebih daripada 4. Sah-sahlah dia bukan logam. So, apa pentingnya kita dapat analisiskan jenis-jenis atom kat sini. Okey. Pentingnya apabila kita buat ikatan ni kita dapat tahu dia ni jenis ikatan apa. Ikatan ionik ataupun ikatan covalent. Okey, kita teruskan baca soalan Dengan menggunakan atom X, Y dan klorin dalam rajah 3.2, pilih atom-atom yang boleh membentuk dua sebatian yang berbeza. Lukis susunan elektron bagi sebatian yang larut dalam air, satu lagi sebatian yang tidak larut dalam air dalam ruangan di bawah. Jadi dia suruh kita buat dua sebatian berbeza, satu sebatian larut dalam air, satu sebatian tidak larut dalam air. Baiklah. So kalau kita tengok soalan kita tadi, kita patah balik kita tengok soalan kita tadi. Kita ada HCl4 dan YCl. Okey, YCl. Yang mana YCl ini adalah sebatian larut dalam air. Okey, larut dalam air. Kenapa larut dalam air, cikgu? Sebab dia ni sejenis sebatian ionik. Kenapa cikgu cakap dia sebatian ionik? Sebab dia boleh mengalirkan arus elektrik. Manakala sebatian satu lagi ini adalah tak larut dalam air. Tak larut dalam air. Okey. Dan ia adalah sebatian covalent. Okey, kenapa cikgu cakap dia sebatian covalent? Satu, sebab dia tidak boleh mengkondaksikan arus elektrik. Yang kedua, kita cek tadi X dengan Cl4 kan. X adalah unsur, kita tengok X. X adalah unsur bukan logam. Klorin juga adalah unsur bukan logam. Jadi bukan logam, membuat ikatan dengan bukan logam, ia adalah sebatian covalent. Jadi kita nak lukis kedua-dua sebatian ini. Pertama, kita lukis dulu sebatian yang larut dalam air. Kita tulis sebatian larut dalam air. Okay. Iaitu formula dia tadi apa dia? Kita tengok yang larut dalam air, formula dia adalah YCl kan? YCl. Okay, YCl. Kita tulis dulu formula dia. YCl. Sekarang dia suruh kita lukis. So kita kena kenal pasti dulu bilangan elektron bagi Y dan bilangan elektron bagi Cl. Jom kita lukis susunan elektron bagi Y. Susunan elektron bagi Y, ni nak mudahkan awak 281. Kita dah tulis tadi 281. Okey. Susunan elektron bagi Cl 287. Nampak? Okey. So 281 dengan 287. Sekarang kita cek. Kita cek apakah formula ion. Kalau Y ni membentuk ion, dia akan mendermakan satu elektron membentuk Y plus kan. Sebab saat ni electrovalent ni dia akan derma satu. Boleh membentuk Y plus. Kalau kita tengok klorin, kalau dia jadi ion, dia jadi Cl negatif. Boleh faham? So awak kalau tak diberi apa nama formula ni, macam ni dia tak diberi, dia hanya bagi nombor susunan elektron saja, awak kena bina formula ni baru kita boleh lukis. So nak bina dia, kita buat Y plus, nampak ni, Cl negatif. Berapa nombor kat sini? 1 kan? Ni pun 1 kan? So cross saja. 1, ni 1. Okey.
tulis balik YCl. Ambil satu letak kat bawah. Okey. So kalau satu dengan satu kita tak boleh tulis. Jadi formula dia YCl. Boleh? Kalau dia tak bagilah, cikgu tunjuk cara macam mana nak dapat formula ni. Okey. Sekarang kita teruskan cara kita nak melukis. Bagi yang dah tahu, kita terus lukis Okey. So kalau tengok Y dengan Cl sama banyak, kita akan lukis dia sebelah menyebelah. Right? Kita akan lukis ion dia kan. Macam mana daripada atom dia jadi ion, dia buang satu elektron. Dia buang satu elektron. So kita pun lukislah Y. Y, bulatkan dia. Okey, boleh? Petala pertama 2. 1 2. Okey, petala kedua ada 8 kan? 1 2 3 4 5 6 7 8. Boleh? Satu lagi ni nak lukis tak? Yang ni kita dah buang untuk menjadi ion positif. Menjadi ion positif. Sebab nak membentuk ikatan ionik, satu kena derma, satu kena terima. So dalam kes kita Y ini mendermakan elektron. Banyak mana elektron dia derma? Satu elektron. Jadi bila dah derma satu elektron, okay, dia jadi apa? Cas positif. Boleh faham sampai situ? So ini kalau awak tulis, kalau kita label ion Y plus. Boleh? Jadi yang kedua, kita nak lukis pula klorin. Berapa nak lukis klorin ion ni? Satu saja. Kita rujuk formula kita. Hanya satu ion klorin. Kita pun lukislah ion klorin. Ion klorin dia terima satu elektron kan. Daripada ni atom klorin 287 terima satu elektron jadi 288. So kita lukis klorin. Cl bulatkan dia. Okey. Kita buat petala pertama. Petala pertama ada berapa elektron? 2. Okey, tadi kita guna bulat kan. Yang ni kita guna cross. Kita nak bezakan elektron yang Y punya dengan yang klorin punya. So kita buat cross. 1 2. Petala kedua 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Petala ketiga menerima satu elektron daripada Y menjadi ion klorin. Kita tulis ada 8 juga lah totalnya kan. 1 2 3 4 5 6 7. Ingat, satu elektron diterima daripada atom Y tadi Jadi atom Y kita gambarkan dia punya elektron dot kan. Jadi kita kena buat dot. Nampak? Jadi kita nampak ini elektron yang diterima daripada atom Y. Okay. So, tutup kurungan juga. Kena tutup kurungan. Jadi, cas kena tulis. Jadi, awak pun dapatlah susunan gambar rajah bagi sebatian yang larut dalam air iaitu YCl. Awak pun tulis kat bawah ni sebatian YCl. Boleh? Baiklah. Cikgu teruskan untuk sebatian yang kedua, sebatian yang tak larut dalam air. Bagi sebatian yang tak larut dalam air, iaitu kita dapat ni sebatian HCl4. Okey. Sebatian HCl4. Macam mana nak buat? Sebatian tak larut dalam air, iaitu HCl4. Okey, katakanlah dia awak tak tahu nak tentukan formula ni. Sebelum kita lukis kita mesti tahu formula ni dan kita mesti tahu jenis sebatian kita. Dalam sebatian kita ni ia adalah sebatian covalent kan. Sebatian covalent. Bila sebatian covalent dia melibatkan perkongsian elektron, perkongsian elektron. Okey. Jadi sekarang kita first step kita tentukan dulu formula kita ni.
kita tengok X. Susunan elektron X berapa? Atom X 2, 4. Satu lagi susunan Cl. Cl 2, 8, 7. Okey, kita tentukan X. X perlukan berapa elektron? X perlukan untuk oktet. X perlukan 4 elektron untuk oktet. Betul tak? Jadi klorin perlukan berapa elektron untuk oktet? Perlukan 1 elektron untuk oktet. Boleh? Kita nak tentukan formula ni. Andai kata formula ni tak diberi, jadi kita nak tentukan dia. Baiklah. So apa awak buat? Awak tulis balik X, 4 elektron yang perlu untuk oktet. Satu lagi, awak tulis klorin. Klorin perlukan 1 elektron untuk oktet. Kita cross method macam tadi. Yang ini turun jadi 4. Yang ini turun jadi 1. Ambil number ni So, turunkan balik formula ni. X Cl. Jadi, X 1 Cl 4. Jadi, kita ringkaskan. Kalau boleh ringkaskan, kita ringkaskan. Macam kes saya ni dah ringkas. Jadi, kita teruskan. X Cl 4. So, dalam gambar rajah yang kita nak lukis sekejap lagi, mesti ada 1 X dan ada 4 klorin. 1 X dan 4 klorin. Yang paling sedikit, ingat paling sedikit duduk tengah. Gambar dia nanti, paling sedikit duduk tengah. Boleh? Yang paling sedikit duduk tengah. So, X dengan klorin ni siapa paling sedikit? X1, klorin ada 4. Jadi, X akan duduk tengah. 1X ini akan berkongsi dengan 4 klorin. Boleh faham? 4 klorin. 1X. Yang ini akan berkongsi dengan 4 klorin. Kita tengok macam mana nak lukis gambar rajah dia. So, kita tulis X dulu kat tengah. X, bulatkan dia. Okey, petala pertama. 1, 2. Petala yang kedua. Petala kedua nak isi macam mana elektron? Nak bagi macam mana elektron? Petala kedua kita ada 4 elektron kan? So, bila 4 elektron, maksudnya 4 elektron ini daripada X ini akan berkongsi dengan 4 klorin. 4 elektron ni akan berkongsi dengan 4 klorin. Boleh nampak? So, ada 4 klorin dekat tepi ni. Jom kita lukis dulu 4 klorin tu. Bila nak lukis, pasti dia bersilang macam ni. 1, 2, 3, 4. Boleh? Sekarang kita tengok klorin yang petala paling luar. Ada 7. Ada 7 macam mana nak isi. Ini petala paling luar cikgu lukis petala paling luar. Okey, lepas ni petala paling dalam awak isi saja Okey. So, tak pun kita nak lukis dulu petala paling dalam pun boleh. Kita lukis dulu Okey. So, petala paling dalam Cl bulatkan 28. 28. Tadi kita pakai X, yang ni kita pakai dot. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, yang ni tak ada masalah nak isi. Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, yang ni pun sama Cl. Petala pertama, petala kedua. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Baiklah. Petala yang 2 dalam tu dah selesai. Sekarang kita nak letak petala yang keluar. Yang ni confuse Baik, kita tengok balik formula kita. 4
X. X ada 4 elektron dekat petala paling luar. So 4 elektron ni akan dikongsi oleh setiap klorin. So kita ada 4 klorin. Satu klorin ni akan terima 1 elektron daripada X. 1 elektron daripada X ni akan diterima oleh 4 klorin. So kita bahagilah dia. So X dia pakai dot kan. 1, 2, 3, 4. Boleh. Alright, mesti tulis dalam tempat persilangan ya. Mesti tu lukis dalam tempat persilangan ni. Okey, sekarang kita lukis bilangan elektron bagi klorin. Klorin ada 7 tadi kan? Elektron valence dia betul ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh? 8 oktet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oktet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. So sekarang kalau awak perhatikan semua dah oktet. X pun dah oktet. Jom kita kira X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Kalau kita cek karbon pun, klorin pun dah oktet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So daripada formula ni kita tahu X ada 4 elektrovalen, dia akan dermakan kepada 4 klorin. Dan klorin perlukan 1 elektron. Diperlukan 1 elektron, di mana dia akan ambil 1 elektron daripada X. Boleh? 1 klorin akan ambil 1 elektron. 1 klorin akan ambil 1 elektron. Sebanyak 4 klorin akan ambil 4 elektron daripada 1 atom X. Okey, cikgu harap awak jelaslah berkenaan dengan nak menjawab ataupun nak melukis gambar raja susunan sebatian kovalen ataupun ikatan kovalen.